Kembali lagi dalam program Koresponden Bernama. Kita terus saja nak bercerita tentang salah satu daripada usaha kerajaan nak membantu keluarga Malaysia ni, iaitu Peranti Siswa Bantu Keluarga Malaysia. Kita sedia maklum bahawa ada sesetengah siswa ni datang daripada keluarga yang tidak berkemampuan, iaitu dari golongan B40. Hal ini menyebabkan mereka serba kekurangan daripada segi kelengkapan untuk belajar, khususnya peranti elektronik yang amat penting pada masa sekarang kerana ia digunakan sebagai perantara yang menghubungkan para pelajar dengan para pensyarah. Ketiadaan peranti yang sesuai menjejaskan proses pembelajaran mereka sekaligus mengundang rasa tidak senang terutamanya kepada pensyarah. Namun, atas keprihatinan pihak kerajaan, ada inisiatif yang dilakukan bagi meringankan beban golongan siswa yang tidak berkemampuan ini bagi menjalankan proses PDPR dan sebagainya. Okey, Koresponden Bernama hari ini nak berbincangkan tentang topik Peranti Siswa Bantu Keluarga Malaysia. Dan terus saja kita ingin bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Zuraindah Abdullah, Timbalan Pengarah HEP Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, minta maaflah Doktor. Kita cuba untuk menghubungi Doktor menerusi Skype tapi ada gangguan teknikal. Tapi tak apa, kita terus saja berhubung melalui telefon ini. Okey Doktor, sebagai permulaan, Doktor mungkin boleh memberikan pandanganlah tentang pendekatan kerajaan ni dalam membantu para pelajar ataupun para siswa ni dengan memberi peranti kepada mereka untuk tujuan pembelajaran ini, Doktor. Ya, terima kasih Fazli. Saya sebelum tu ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya bagi sesi ini. Dan pertama sekali saya rasa inisiatif ini adalah sangat baik dan menunjukkan keprihatinan kerajaan yang cakna dengan keperluan pembelajaran terutamanya terhadap golongan B40 ya, bagi membentuk komuniti digital keluarga Malaysia serta merapatkan jurang digital antara semua kelompok keluarga Malaysia. Jadi menerusi inisiatif ini akan membolehkan semua pelajar IPTA dan IPTS. Yang saya perlu ingatkan di sini ialah IPTS juga mempunyai akses kepada kemudahan pembelajaran yang berkualiti dan berterusan. Kita perlu faham bahawa pandemik sebelum ini telah memberikan satu tamparan yang hebat kepada semua pelajar IPT, terutama dari kesediaan mempunyai peranti dan capaian internet bagi menjalani online learning atau pembelajaran jarak jauh. Ada pelajar yang perlu berkongsi komputer riba, Fazli, dengan adik-beradik bagi mengikuti pembelajaran dan menyiapkan tugasan. Yang menjadi tumpuan kita pada hari ini ialah pada semua siswa-siswi yang berada dalam keluarga B40 dan khususnya DL40. Fazli? Ya, itulah dia. Jadi kita harapkan dengan bantuan ini dapat memberikan sedikitlah keselesaan kepada mereka ini. Kita rasa macam sedih juga ada terpaksa berkongsi gadget dan sebagainya. Kadang bukannya laptop ni, mobile phone ni, yang smartphone ni kena berkongsi pula kan. Okey, sebelum ini pihak kerajaan ada juga melakukan inisiatif dengan memberi telefon percuma kepada para pelajar khususnya golongan B40 ni. Namun terdapat aduan di mana telefon yang diberi itu tidak tahan lama dan juga mudah rosak. Mengikut pandangan doktor sendiri, adakah kualiti yang diberikan pihak kerajaan bukan yang terbaik untuk para pelajar ini sendiri ataupun pelajar ni macam tak cermat untuk nak mengendalikan peranti itu, doktor? Okey, menarik soalan ini sebenarnya, Fazli. Soalan ini merujuk kepada dua perkara yang berbeza. Pertama adalah berkaitan dengan peranti yang diberikan oleh pihak kerajaan itu, adakah ia berkualiti? Dan yang kedua, perkara yang kedua adalah berkaitan dengan ketidakcermatan pelajar dalam mengendalikan peranti. So dalam menjawab soalan ini saya mengaitkan tentang kualiti peranti. Saya ingin menarik perhatian semua. Sebelum ini kita ada mendengar insiden yang berlaku kepada telefon pintar yang diberi percuma kepada pelajar dan keluarga B40 untuk pembelajaran dalam talian PDPR. Sehingga kan tular ianya meletup dan terbakar walaupun baru digunakan tidak sampai sebulan. Seharusnya kita mengambil pengajaran dalam hal ini, Fazli, dengan memastikan peranti yang ingin diberikan boleh menyokong pembelajaran pelajar dan tidak membahayakan mereka. Jika dilihat kejadian sebelum ini, peranti tersebut tidak mempunyai spesifikasi yang mampu menyokong aplikasi pembelajaran. Bahkan tidak boleh digunakan dalam tempoh masa yang lama. Dan kita sedia maklum pelbagai medium digunakan oleh pensyarah dalam menyalurkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Seperti aplikasi YouTube, Google Meet, Google Form, Google Classroom, pelayan internet seperti Google Chrome dan lain-lain. Dan terdapat lebih satu aplikasi yang diguna pakai dalam satu masa dan kesemua aplikasi ini hanya disokong oleh 1 GB RAM sahaja. Menyebabkan peranti tidak berupaya menyokong dan menyebabkan kerosakan. Justru saya berharaplah agar
peranti, tablet maupun komputer riba yang ingin diberi nanti mampu menyokong aplikasi pembelajaran dan tidak membahayakan pelajar. Seingat saya, Menteri Komunikasi dan Multimedia telah pun menyatakan komitmen kerajaan untuk memberikan tablet premium yang boleh menyokong pembelajaran para pelajar, dan saya amat berharap ia mampu memberikan keselesaan kepada pelajar yang bakal menerimanya. Walaupun yang perkara kedua iaitu ketidakcermatan pelajar dalam mengendalikan peranti adalah masalah sikap pelajar. Mereka perlu memastikan agar setiap pemberian yang diberikan oleh pihak kerajaan itu adalah satu inisiatif yang membantu dan menyokong pelajar. Jadi hargainya dan jagalah telefon bimbit itu ataupun peranti tersebut. Dan perlu saya ingatkan konsep peranti siswa ini adalah berkonsepkan pinjaman. Fazli. Ya, okey. Walaupun ianya diberikan secara percuma kepada kita, kita harus hargai dan juga kita harus gunakan dengan cermat lah kan. Dan pihak kerajaan juga harus memberikan ikut spek yang betul lah kan untuk memudahkan para pelajar ini belajar. Okey, adakah wajar pihak kerajaan ni memberikan peranti elektronik berupa telefon ataupun tablet dan bukannya kita nak bagi komputer riba ini kepada pelajar ini, Doktor? Kalau bertanya kepada perkara ni kan kalau kita bincangkan, kita polemikkan, mungkin perlu masa yang panjang. Tapi bagi saya menjawab soalan ini sebagai seorang pensyarah, saya merasakan seharusnya para pelajar diberikan komputer riba berbanding telefon atau tablet kerana ianya lebih praktikal kepada para pelajar IPT. Tablet dilihat lebih relevan digunakan pelajar sekolah. Manakala golongan mahasiswa yang perlu mengakses dan memproses lebih banyak maklumat pastinya memerlukan peranti yang bersesuaian. Saya ada juga mendengar rayuan daripada mahasiswa kerana jawatan saya sendiri sebagai timbalan pelajar, hal ehwal pelajar maksudnya saya perlu melihat apakah masalah mereka. Jadi daripada rayuan dan juga suara mereka dan juga persatuan mengenai isu ini, mungkin tablet hanya sesuai untuk sekolah tetapi mahasiswa lebih sesuai diberikan komputer riba. Ya, okey. Kalau anda kata, yalah, kalau kita ni seseorang individu yang nak membeli peranti ni, kadang-kadang adalah pakej-pakej istimewa, pakej-pakej talian diberikan kepada kita yang nak membeli peranti ni. Pada pandangan doktor, wajarkah peranti siswa ni didatangkan sekali dengan pakej talian komunikasi bagi membantu siswa yang tidak berkemampuan dan mungkin mengalami masalah talian di tempat mereka itu, doktor? Bagi menjawab soalan Fazli ini, kita lihat pada banyak kajian yang dijalankan berkaitan isu yang dihadapi oleh mahasiswa di dalam pendidikan digital. Sekarang kita memperkatakan tentang digital, kepentingan digital. Setelah pandemik, pendidikan ini sangat penting dan mereka ni berhadapan dengan situasi sukar untuk memperoleh akses internet, kekurangan peralatan atau peranti yang mampu milik kemampuan menyediakan pelan data yang sesuai untuk melayari bahan mengikuti kuliah dalam talian dan sokongan daripada keluarga dan sekitar. Sebenarnya selepas Mei nanti semua sekolah, IPT ataupun IPS akan membuka ruang kepada semua pelajar-pelajar untuk balik ke kelas masing-masing secara fizikal. Walaupun begitu, keadaan buka ini memerlukan peranti ni sekiranya berlaku perkara-perkara yang uncertainty ni. Jadi amat bertepatan jika inisiatif ini didukung dengan pakej talian komunikasi. Data internet amat diperlukan bagi mengakses kepada banyak perkara. Kerana semasa pembelajaran online, Fazli isu kegagalan mengikuti pengajian mengisi kuliah dalam talian atau perbincangan dalam forum yang diaturkan oleh pensyarah bukanlah bersebabkan kepada sikap pelajar, tapi lebih dari itu iaitu akses internet yang terhad. Jadi anak-anak B40 ini pasti gembiralah kerana tidak lagi perlu memikirkan semua kewangan yang perlu dibelanjakan bagi membeli pelan data internet semasa melayari internet. Sekurang-kurangnya ia telah mengurangkan beban kewangan mereka, Fazli. Ya, okey doktor, kita ada lebih kurang dalam seminit lagi ni doktor. Ada mungkin ibu bapa yang lihat koresponden bernama ni, mungkin mereka baru tahu ataupun ada siswa yang mungkin baru tahu rupanya kerajaan ini anda memberikan peranti siswa ni. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit bagaimana dengan syarat kelayakan untuk para siswa ni memperoleh peranti siswa ni dan seterusnya mungkin doktor boleh kongsikan harapan doktor lah tentang program peranti siswa ini. Silakan doktor. Okey, dalam hal ini yang paling penting warga negara Malaysia, mereka kena pastikan mereka sebagai warga negara Malaysia daripada kategori keluarga B40
P40 iaitu pendapatan isi rumah ya, RM4,850 ke bawah. Sedang mengikuti pengajian di peringkat diploma lanjutan ataupun ijazah sarjana muda. Bukan pelajar tahun akhir pada tahun 2022 mengikut pengajian secara sepenuh masa dan tidak pernah menerima bantuan peranti daripada mana-mana program di bawah kerajaan. Ini adalah kita kata syarat, ya, syarat yang perlu diambil oleh semua yang ingin memohon. Ya, peranti akan diberikan secara kaedah guna pakai kepada mahasiswa dan perlu diserahkan semula mengikut kaedah yang ditetapkan. Dalam hal ini ya, saya mengharapkan agar ia perlu dilihat dan dikaji ikut fasa. Kalau kita tengok fasa pertama, berapa pelajar yang mendapatnya dan kita berikan dan menambah baik lagi sistem pemilihan dan juga kaedah pemberian peranti ini kepada pelajar-pelajar. Dan bercakap tentang harapan saya mengharapkan agar ya kita ada hubungan kerjasama lah guna pakai kemudahan universiti. Selain daripada kita bila kita dapat peranti ya, dengan kata lain para pelajar universiti lain boleh menggunakan kemudahan asas universiti yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka seperti internet. Mereka tidak perlu bergerak jauh ke kampus mereka. Itu pandangan saya. Maksudnya di peringkat universiti juga perlu ada toleransi antara pelajar-pelajar kita ini yang belajar ataupun masa ketika itu standard di negeri masing-masing untuk pulang ke universiti masing-masing. Jadi adalah besar hati ya, saya harap pelajar-pelajar ambil inisiatif mengisi borang dan cuba apply melalui online dan kita cuba dapatkan sebaik yang mungkin apa yang telah diberikan oleh kementerian maupun kerajaan kita. Fazli. Okey, baik Doktor. Kita harapkan dengan pemberian program ini dapat memberi manfaat kepada 600,000 para siswa ini. Baik, terima kasih Doktor. Assalamualaikum.